sebelum kita menyambung berkaitan dengan hadis-hadis berkaitan dengan godaan syaitan, InsyaAllah pada pagi ini kita akan memilih beberapa hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi. InsyaAllah kita himpunkan hadis-hadis berkaitan dengan amalan ahli syurga. Sebagai permulaan, marilah sama-sama kita membaca ayat 25 daripada suratul Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samaratir rizqa qalu hadza alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Dan berilah berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Sebab itu kita nak bincang apakah dia amalan ahli syurga. Dalam ayat ini disebut secara umum, sesiapa yang beramal soleh akan diberi berita gembira oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa berita gembira tersebut? Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Kullama ruziku minha min samaratir rizqa. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari syurga, qalu, mereka berkata, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Wa utu bihi mutasyabiha. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Walaupun serupa, buah apel yang sama, tetapi setiap kali mereka memakan daripada buah-buahan syurga, rasanya berbeza-beza. Walahum fiha azwajum mutahharah. Dan di sana mereka memperolehi pasangan-pasangan yang suci, isteri yang suci, yang tidak ada darah haid, yang tidak akan tua, yang sentiasa muda. Wahum fiha khalidun. Dan mereka kekal di dalamnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut secara umum kepada kita berkaitan amal soleh. Berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Apakah bentuk amalan soleh itu? Ianya sesuatu yang sangat umum. Apa-apa sahaja amal kebaikan, maka itu dinamakan sebagai amalan soleh. Maka insya-Allah, sebagaimana yang saya sebut di awal tadi, kita akan pilih mukhtarat min kitab Riyadhus Shalihin.
himpunan hadis-hadis amalan ahli syurga berdasarkan kepada hadis Riyadhus Salihin. Kita cari dalam kitab Riyadhus Salihin itu perkataan al-jannah, perkataan syurga, dan kita lihat kalau ianya berkaitan dengan amalan, maka kita akan baca hadis tersebut. Jadi hadis yang pertama berkaitan dengan amalan ahli syurga yang terdapat dalam kitab Riyadhus Salihin ialah hadis yang ke-24. Kita bagi tajuk pembunuh dan yang dibunuh masuk syurga. Masya-Allah tuan-tuan, kedua-dua masuk syurga. Yang membunuh masuk syurga dan yang dibunuh masuk syurga. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhaku Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhara yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtal summa yatubu Allahu 'alal qatil fayuslim fayustashhad, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tertawa, maksudnya Allah merasa senang dengan dua orang lelaki, seorang membunuh, kemudian satu lagi yang dibunuh, kedua-duanya masuk syurga. Macam mana tuan-tuan? Pembunuh masuk syurga, yang dibunuh masuk syurga. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, yuqatilu haza fi sabilillah. Salah seorang daripada mereka berdua berperang fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Yang dibunuh itu masuk syurga kerana dia mati syahid. Summa yatubullahu 'alal qatil. Yang membunuh itu tadi, kemudian Allah ampunkan dia. Dia bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala terima taubatnya. Fayuslim, lalu dia memeluk Islam. Fayustashhad, dan yang membunuh itu tadi pergi berperang di jalan Allah, dia pun mati syahid. Maka kedua-duanya masuk syurga. Pembunuh dan yang dibunuh masuk syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kebaikan ini apabila Allah Ta'ala hendak menentukan seseorang itu mati dalam husnul khatimah, walaupun kehidupannya itu dalam kemaksiatan, tetapi apabila Allah mentakdirkan dia jadi ahli syurga, Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya sebab-sebab untuk dia masuk syurga. Sebagaimana dalam hadis yang kita baca pada minggu lepas, berkaitan dengan seorang yang tak pernah sembahyang boleh masuk syurga. Hari ini kita baca pula hadis pembunuh dan yang dibunuh, kedua-duanya masuk syurga. Masya Allah, inilah rahmat Allah. Rahmat Allah kepada hamba-Nya yang dikehendaki. Hadis yang kedua berkaitan dengan amalan ahli syurga. Hadis yang ke-32 dalam kitab Riyadhus Salihin, yaitu orang yang bersabar atas kehilangan orang yang disayangi. Sama ada bapa kita, ibu kita, adik-beradik kita, anak kita. Baru-baru ni di sekolah saya, staf anaknya meninggal dunia dalam keadaan yang mengejutkan. Pagi dia pergi ofis, tengah hari dapat panggilan telefon menyatakan bahawa anaknya jatuh di sekolah SMK Kinarut dan meninggal dunia. Terkejut. Kalaulah dia bersabar atas kehilangan orang yang disayangi ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kepadanya ganjaran yang sangat besar. Nenek dia yang menjaga dia sebut, Masya Allah, dia kata pergi sekolah, keluar dalam keadaan yang sihat walafiat, tiba-tiba pulang hilang nyawa sudah. So dalam keadaan ini apabila kita menerima ujian-ujian sebegini, hendaklah kita bersabar. Kerana kalau kita bersabar atas kehilangan orang yang disayangi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ganjaran kepada kita syurga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ma li abdil mu'min indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illa al jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini dinamakan sebagai hadis qudsi. Hadis qudsi lafaznya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dinamakan sebagai hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini janji Allah. Tidak ada balasan. Allah sebut tidak ada balasan bagi seorang hamba-Ku yang mukmin di sisiku. Syaratnya mestilah mukmin. Kalau dia bukan Islam, dia sabar, dia tak dapat ganjaran ini. Sebab tu kita baca dalam ayat tadi apa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Berilah berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Syaratnya apa? Beriman. Sebab tu Allah janji, mana-mana hamba-Ku yang beriman, Aku tidak akan memberi kepadanya balasan sekiranya Aku cabut nyawa, qabattu safiyahu, aku mematikan kekasihnya dari ahli dunia, berupa ibu bapa, adik-beradik, orang yang rapat dengan kita, summa ihtasabahu, dan dia menerima kematian itu dengan penuh keredaan, dengan penuh kesabaran, illa al-jannah. Maka apa balasannya kalau bersabar atas orang yang dikasihi, yang pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Balasannya ialah balasan syurga. Ini kita kena ambil pengajaran. Kadang-kadang ramai di kalangan kita yang tidak boleh sabar. Kalau yang meninggal itu anaknya, kalau yang meninggal itu ibunya, yang meninggal itu bapaknya. Sedih-sedih juga. Nabi SAW sendiri apabila meninggalnya anaknya Ibrahim, apa Nabi sebut? Innal aina latadma, sesungguhnya air mata itu mengalir. Wa innal qalba la yahzan, sesungguhnya hati itu berasa sedih. Wa inna ala firaqika lamahzunun, dan berpisah dengan kamu wahai anak kecilku berasa sedih. Tapi Nabi ajar juga dalam satu peristiwa, ada satu perempuan hilang kawalannya, tak boleh kontrol. Lalu Nabi SAW menegur wanita itu dengan menyebut, inna sabru inda sadamatil ula. Bagaimana kita nak tahu kesabaran kita? Ialah adakah kita sabar ketika kita menerima berita kematian tersebut. Kalau kita bersabar,